Korang pernah tak korang pergi pasar, lepas tu korang nak beli cili? Ada dua bahagian cili, iaitu cili A dan cili B. Cili A ni harga dia RM15 sekilogram, manakala cili B ni pula harga dia RM25 sekilogram. Mana yang korang pilih? Dua-dua cili ni ada tekstur, warna yang sama dan kualiti yang sama. Cili A ialah cili import daripada Vietnam dan cili B pula adalah cili yang ditanam dan dibesarkan di Malaysia. Kenapa cili daripada Vietnam ni terlalu murah? Dan kenapa pula cili daripada Malaysia ni terlalu mahal? Percaya tak cakap aku kalau kita beli cili yang lebih mahal ni lebih baik untuk ekonomi Malaysia? Korang kena tahu yang kalau korang terus support cili murah, iaitu cili daripada Vietnam ini, akan melingkupkan sektor pertanian di Malaysia ni. Alah, takkanlah sampai boleh lingkup satu sektor ni sebabkan aku beli cili murah daripada Vietnam ni. Okey, kejap. Korang bagi aku ruang dan aku akan terangkan macam mana benda ni boleh berlaku. Okey, ini analoginya. Korang bayangkan Pak Cik Rahim dengan kawan-kawan dia ada sebidang tanah. Mereka ni pun bertungkus lumus mengerjakan sebidang tanah ni untuk penanaman cili fertigasi. Okey, cili yang mereka gunakan adalah cili kulai. Mereka ni pula mendapatkan baja organik daripada kedai Uncle Chua dan menggajikan beberapa budak yang baru lepas habis daripada SPM. Uncle Mutu ni pula menjual cili-cili tersebut di pasar dengan harga RM25 sekilogram. Selepas habisnya satu cycle selama 2 bulan ni, kita dapat tengok semua orang untung. Pak Cik Rahim dan kawan-kawan dia untung, Uncle Chua untung, budak-budak SPM yang digajikan untuk menjaga tanaman tu pun untung, dan akhir sekali peraih dan peniaga pasar pun untung. Sekarang korang bayangkan kalau korang beli cili daripada Vietnam. Apa yang negara Malaysia dapat? Okey, kalau nak bawa masuk cili ke Malaysia ni, kena mohon permit. Pemandu lori ni pula akan membawa cili tersebut ke pasar besar dan dijual dengan harga RM15 sekilo. Pendapatan yang negara kita dapat adalah daripada permit yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia. Itu pun kalau mereka bayar permit. Sebab sejak 2 menjak ini ada kes di mana cili-cili Vietnam ini diselundup masuk daripada sempadan kita terus ke pasar-pasar di negara kita. Tapi tak semua cili Vietnam ini masuk ke Malaysia untuk dijual di pasaran Malaysia. Ada di antara mereka dibawa masuk untuk terus menuju ke negara maju di sebelah kita, iaitu Singapura. Tapi Singapura ni pula sebagai negara maju, mereka mengenakan syarat yang tinggi untuk sebarang komoditi yang akan masuk ke negara mereka. Bagaimana pula kalau cili-cili Vietnam ni tak dapat nak masuk ke Singapura? Takkanlah mereka nak memandu lori tu semula balik ke Vietnam. Akhirnya cili-cili Vietnam yang tak dapat nak masuk ke Singapura ini akan masuk ke pasaran Malaysia. Bila supply lebih tinggi daripada demand, harga pun jatuh. Situasi yang paling teruk aku pernah lihat dekat Malaysia adalah di mana harga cili dijual pada RM2.50 untuk sekilogram. Memanglah cili-cili Vietnam ni mesra poket, murah semua, tapi Pharma ada keluarkan kenyataan yang cili-cili Vietnam ni diharamkan di pasaran Malaysia kerana cili-cili Vietnam ini mengandungi bahan kimia hasil daripada penggunaan baja kimia yang tinggi dan tak terkawal oleh petani-petani Vietnam. Okey, jom berbalik kepada Pak Cik Rahim dan kawan-kawan dia. Korang bayangkan kalau harga jatuh hingga RM2.50, mereka tak dapat nak balik modal. Akhirnya perniagaan yang mereka jalankan ni merugikan mereka. Orang kata adatlah berniaga, mesti ada rugi, mesti ada untung. Tapi kalau dalam satu bulan tu harga jatuh berkali-kali sehingga RM2.50 dan perniagaan tu start rugi, mana ada orang berniaga untuk rugi? So, tak mustahil satu hari nanti perniagaan mereka ni akan lingkup. Bila Pak Cik Rahim dan kawan-kawan dia ni lingkup, terputuslah satu rangkaian ekonomi yang telah dicipta oleh Pak Cik Rahim dan kawan-kawan dia. Maka tak ada siapalah yang akan membeli baja organik daripada Uncle Chua. Tak ada siapalah nak menggajikan pelajar-pelajar lepasan SPM yang ada di kampung tu semua. Dan tiada siapa lagi akan menyalurkan hasil tuaian mereka kepada Uncle Mutu. Malaysia ni ada belasan ribu orang yang mengusahakan tanaman cili dekat dalam Malaysia ni. Korang bayangkanlah kalau rakyat-rakyat Malaysia ni terus bergantung dengan cili import. Habislah sektor pertanian di negara kita. Akhirnya kita akan bergantung dengan pasaran cili Vietnam ni dan keluaran kasar dalam negara kita pun merudum jatuh. Ni baru aku cerita tentang cili. Aku tak cerita lagi tentang bawang dari India dan tomato daripada China yang mengancam sektor sayuran di Malaysia. Benda yang menarik yang aku jumpa bila aku buat research tentang topik ini adalah daripada sebuah artikel daripada seorang agronomis yang bernama Mr. Anem yang mengatakan cili-cili Vietnam ni dibawa masuk ke Malaysia untuk melindungi pasaran cili Vietnam itu sendiri. Dalam konteks hubungan antarabangsa, ada satu term yang kita boleh panggil untuk perilaku ni, yakni dumping. Perilaku dumping daripada negara A, dalam konteks ni Vietnam, menguntungkan
consumer dalam negara B, yakni Malaysia. Tapi untuk jangka masa panjang akan merugikan consumer di negara B itu sendiri dengan cara melingkupkan dan membankrupkan petani-petani kecil yang ada di dalam pasaran Malaysia. Situasi kepada masalah ni aku tengok cuma ada dua je. Satu, kerajaan perlulah memberhentikan permit kemasukan cili-cili import daripada Vietnam ini, suatu benda yang sebenarnya kerajaan telah pun buat pada tahun 2018 lagi. Dua, kerajaan Malaysia perlulah memperketatkan sempadan kita untuk mengelakkan berlakunya insiden penyeludupan yang sedang berleluasa di negara kita. Kalau ada yang terima rasuah pun kita kena bantras juga, sebab rasuah kan musuh negara. Dan satu lagi aku nak cakap, sebab itulah kita kena support BMF, iaitu Buy Malaysian First, barang-barangan kita sendiri. Okey, terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. Like lah video ni kalau korang rasa informasi yang aku sampaikan ni berguna. Share lah video ni kepada makcik, pakcik korang yang ada dekat luar sana. Dan jangan lupa Buy Malaysian First dan support Atma Studios dengan like Atma Studios. Terima kasih. So kau anti Vietnam ke anti dumping kan? Aku lebih mengutamakan rakyat Malaysia lah sebenarnya cerita.